M. Bison, seorang detektor yang pakai baju merah dengan topi merah, ikonik dia. Kalau korang pernah main game Street Fighter, korang mesti kenal dengan watak villain ni. Walaupun watak ni digantikan dengan watak lain sebagai antagonis utama video game Street Fighter ni, M. Bison masih dinanti-nantikan peminat. M. Bison ni adalah ketua kepada satu organisasi jenayah yang dipanggil Shadaloo. Perwatakan M. Bison ni memang menggambarkan betapa teruknya mamat ni. Sebab itulah dia watak villain yang paling sesuai untuk series Street Fighter ni. Bersifat ego, pentingkan diri dan tak kisah langsung pasal orang lain. Dia nak jadi kuat dan lebih kuat. Dan M. Bison juga berhasrat untuk menaluki dunia dan dia akan bantai siapa je yang cuba halang dia. Jom, kita masuk dan tengok lebih mendalam pasal M. Bison ni. M. Bison menganjurkan satu pertandingan yang diberi nama The World Warrior Tournament. Ramai yang sertai pertandingan ni sebab diorang nak balas dendam dekat M. Bison. Antaranya adalah Chun-Li yang nak balas dendam atas kematian bapak dia. Kyle pula nak bantai si topi merah ni sebab dah bunuh kawan baik dia, Charlie Nash. T-Hawk nak balas dendam dekat Bison sebab ayah dia dah kena bunuh dengan kumpulan Shadaloo M. Bison. Dan T-Hawk juga kena halau keluar dari tempat tinggal dia sebab Shadaloo dah ambil dah kawasan tempat diorang tu nak jadikan pengkalan Shadaloo. Street Fighter Alpha 2 adalah game prequel untuk video game Street Fighter 2. Dalam game ni lah Bison mula kenal dengan seorang pahlawan bernama Ryu lepas si Ryu ni berjaya kalahkan Sagat. Si Sagat ni merupakan ahli Shadaloo. Bila Bison dapat tahu ada pahlawan sehebat Ryu, memang hal ni membuatkan M. Bison tertarik dah dengan Ryu ni. Dia nak cari si Ryu sebab nak pancing dia masuk dan sertai organisasi jenayah dia. Tak lama lepas tu, lepas beberapa orang si M. Bison ni lawan, dia bersua muka dengan watak utama series video game ni, Ryu. M. Bison janji banyak benda manis dekat Ryu ni. Harap si Ryu ni naklah sertai dia. Tapi Ryu ni ada pegangan dia sendiri dan dia menolak tawaran M. Bison. Kenapa si M. Bison ni nak sangat Ryu sertai dia adalah sebab dia nak gunakan Ryu ni. M. Bison nak clone dan gunakan Ryu sebagai vessel dia. M. Bison juga nak buat eksperimen dan harap dia dapat memiliki kekuasaan Satsui no Hado. Dalam game Street Fighter Alpha 3, M. Bison ni dah dalam bahaya dah. Kuasa psycho power yang dia selalu guna tu perlahan-lahan makan diri dia. Badan M. Bison dah tak boleh nak tampung lagi kekuasaan tu. Ahli saintis Bison cuba untuk cari host untuk dialihkan fikiran Bison ke dalam host baru tu nanti. Host yang nak digunakan para saintis tu bernama Cammy. Cammy ni dah diubah genetik dia menjadi lebih kurang sama dengan M. Bison bagi memudahkan hal-hal eksperimen transfer body tu nanti. Nasibnya belahi si Cammy sebab tak lama lepas tu dia mula ingat balik masa silam dia. Dan dia dapat tahu pasal eksperimen tu semua. Cammy kemudiannya meloloskan diri dia dari M. Bison dan terselamat dari eksperimen mengarut tu. Dalam kekecohan tu, Ryu juga dapat melarikan diri dia dari genggaman M. Bison. M. Bison dah gagal dah untuk transferkan body dia ke dalam badan Cammy. Lepas tu, dia hilang pula si Ryu yang dia nak eksperimen tu. Memang dia koyak lah. Tak lama lepas tu, M. Bison berjumpa dengan seorang fighter yang bernama Akuma. Akuma ni adalah seorang pahlawan yang seni pertahankan diri dia tak jauh beza dengan Ryu. M. Bison berjaya kalahkan Akuma dan dia teruskan perjalanan dia untuk mencari Ryu. Kawan lama dan juga rival kepada Ryu bernama Ken kena tangkap dengan M. Bison. M. Bison buat semua ni sebab dia nak pancing Ryu datang dekat dia. Si Ken ni dah kena brainwash dengan M. Bison. Jadi Ryu kena berlawan dah dengan Ken yang dah kena kawal dengan M. Bison tu. M. Bison datang dan kacau pertempuran diorang dan M. Bison kalahkan Ryu. M. Bison nak ambil alih badan Ryu tapi orang bawahan dia Sagat cakap dekat M. Bison yang dia nak rematch dengan Ryu. Si Sagat ni tak puas hatilah dia kalah sebelum ni dengan Ryu. Waktu diorang tengah duduk bincang pasal rematch tu, Ken mula sedarkan diri dia dan dia mula bebas dari kawalan M. Bison. Sakura, kawan Ryu, datang untuk bagi pertolongan. Ken dengan Sakura lawan dengan M. Bison. Ryu dapat bangun balik dan dia bertarung sekali lagi dengan M. Bison. M. Bison cuba untuk ambil alih badan Ryu sekali lagi tapi tak semudah tu. Ryu kasih 100% dalam pertarungan ni dan dia dapat melumpuhkan M. Bison beberapa ketika. M. Bison cuba meloloskan diri dia dan masuk dalam fasa Psycho Drive untuk sembuhkan diri dia. Dalam si M. Bison cuba sembuhkan diri dia tu, Cammy datang sebab dia nak balas dendam atas apa yang M. Bison dah buat dekat dia. Si Cammy ni tak puas hatilah. M. Bison dah brainwash dia bagai dan nak jadikan dia sebagai vessel untuk jadi lebih kuat. M. Bison yang dah nak kalah tadi tu cakap dekat Cammy, kalau dia mati, Cammy dengan semua klon yang M. Bison buat pun akan mati juga sebab genetik diorang sama. Cammy fikir sejenak dan dia dapat satu cara untuk kalahkan M. Bison. Sebab dia dengan M. Bison ada genetik yang sama, Cammy ambil alih Psycho Drive dan dia musnahkan senjata M. Bison tu. Base Shadaloo kemudiannya kena serang dengan Chun-Li dan Gale. Letupan besar jadi. Jasad si M. Bison ni memang habislah hancur sebab letupan tu. Tapi si M. Bison ni mana reti nak give up.
Walaupun badan dia dah hancur, jiwa dengan soul si M. Bison ni masih hidup lagi. Dan M. Bison kemudiannya ambil alih badan seorang perempuan bernama Rose. M. Bison gunakan badan Rose sementara saintis Shadow Lu buatkan badan baru untuk dia. Bila M. Bison dah tak perlukan lagi Rose ni, M. Bison pun lepaskan perempuan bernama Rose tu. Dia buat semua tu sebab saintis Shadow Lu dia dah sediakan satu badan yang memang sesuai dan kuat untuk M. Bison ni. Rose buka mata dan dia tengok dia ada dekat rumah. Fikiran dan memori dia masih kabur-kabur sebab pengambil alihan fikiran oleh si M. Bison tu. Bila M. Bison dapat badan baru dia tu, dia pun tak ambil masa panjang dan teruskan perancangan dia. Satu pengkalan Shadow Lu dibuat sebab base lama diorang dah meletup dah sebelum ni. Pengkalan baru Shadow Lu tu terletak dekat Thailand. Untuk pancing Ryu, M. Bison gunakan taktik yang sama lagi. M. Bison anjurkan World Warrior Tournament yang kedua. Dalam game Street Fighter 2 ni ada banyak ending dia. Ikutlah pemain pilih watak yang mana. Salah satu ending atau event yang agak menarik adalah dalam game Street Fighter Turbo 2. Akuma datang dan kalahkan M. Bison. Akuma cakap M. Bison ni tak dapat nak tampung kekuasaan yang dia ada dan dia mempelekehkan M. Bison. Lepas tu player kena lawan dengan Akuma. Lebih kurang macam alternatif last boss lah. Lepas dia kalah dekat tangan Akuma, M. Bison sekali lagi terselamat sebab dia alihkan jiwa dia dekat badan yang baru. Peristiwa ni berlaku dekat game Street Fighter 4. M. Bison suruh pasukan SIN, Shadow Lu Intimidation Network, untuk bukan buat satu je android tapi 26 android untuk dia. Perancangan M. Bison ni diketuai oleh satu kecerdasan buatan AI yang bernama Seth. Seth ni adalah antara android yang boleh dijadikan badan yang akan diambil alih oleh Bison sekiranya badan dia sekali lagi dimusnahkan. Tak lama lepas tu dikabarkan M. Bison bunuh satu keluarga Korea dan satu-satunya yang terselamat adalah seorang perempuan yang bernama Juri. Bison tangkap si Juri ni dan bereksperimen dengan budak tu. M. Bison kemudiannya menghilangkan diri. Juri tahu M. Bison ni tak hilang lama pun. Nanti sampai masa dia M. Bison ni akan muncul juga. Juri ni cari cara untuk buatkan M. Bison dengan Seth ni berlawan antara satu sama lain dan berharap yang diorang akan musnahkan sesama sendiri. Tadi Juri dapat tahu yang M. Bison ni hilang. Punca kehilangan M. Bison tu macam biasalah, badan dia musnah sekali lagi. Tu yang dia hilang tu. Ingat kalau badan M. Bison ni tak musnah, dia ada masa ke nak relax-relax tak buat apa-apa? Memang tak lah. Mesti dia sibuk nak kejar kuasa je. Hahaha. Bison dapat badan baru lagi dari para saintis dia. Badan baru dia ni tak kuat sangat, tapi dia tak kisah sebab dia merancang untuk ambil alih badan Seth. Jadi pertarungan di antara M. Bison dengan Seth bermula. Juri datang ke tempat kejadian dan dapat tahu rancangan dia gagal. Seth tak dapat nak kalahkan M. Bison walaupun badan baru M. Bison ni taklah kuat mana. Kecewa dengan keputusan pertarungan tu, Juri sendiri cuba untuk kalahkan M. Bison. Tapi nasib tak sentiasa menyebelahi pihak yang cuba melakukan benda baik. Juri kalah di tangan M. Bison. Sekarang kita dah masuk dalam video game Street Fighter 5 dan M. Bison ada satu rancangan jahat yang baru. Dia nak cipta satu senjata yang memang kau-kau hebat. Senjata tu ialah Seven Black Moon, sebuah satelit yang boleh mencipta malapetaka. Satelit ni juga akan digunakan Bison untuk menjadi punca tenaga psycho power dia. Rancangan M. Bison tergantung sekejap. Bahagian penting satelit tu kena curi dengan seseorang yang berada di dalam pasukan programmer Shadow Lu. M. Bison arahkan general-general dia untuk cari siapa dalam semua ni. Dalam M. Bison cari orang yang kacau perancangan dia, dia kena serang dengan Chun-Li. M. Bison bantai Chun-Li cukup-cukup. M. Bison waktu ni memang kuat lah. Dia sempat serap tenaga Seven Black Moon tu sikit. M. Bison dah bersedia nak tamatkan riwayat Chun-Li. Chun-Li bernasib baik. Cammy sampai betul-betul beberapa saat sebelum M. Bison lepaskan serangan maut dia dan Cammy berjaya selamatkan Chun-Li. Sebabkan kacau bilau yang dilakukan Bison, sebuah kumpulan yang dipanggil Illuminati pun kena turun padang lah untuk hentikan si M. Bison ni. Pasukan Illuminati ni gunakan teknologi hebat dia untuk hidupkan seorang pahlawan yang sebelum ni mati dekat tangan M. Bison. Pahlawan tu bernama Charlie Nash. Ingatkan, hidupkan balik Charlie ni dapatlah hentikan Bison. Tapi waktu ni M. Bison memang dah kuat habis. Charlie dapat selamatkan diri dia dari Bison bila satu watak baru diperkenalkan dalam video game Street Fighter 5 ni muncul. Watak tu adalah Nakali. Tapi Nakali yang ada kekuatan ancient tu pun tak dapat nak kalahkan si detektor ni. Dan ni membuktikan betapa kuatnya M. Bison. Bila Charlie dapat lepaskan diri dia dari M. Bison, dia berkumpul balik dengan kawan-kawan dia iaitu Rashid dan juga Gil. Charlie mula belajar pasal satu kuasa yang dia dapat sejak dia dihidupkan balik dengan teknologi bioengineered Illuminati. Dia sekarang memiliki kekuatan untuk serap aura dan tenaga seseorang. Dan kalau digunakan dengan betul, dia boleh gunakan kuasa baru dia tu untuk lemahkan psycho power M. Bison.
Charlie sekali lagi bertempur dengan M. Bison. Charlie cuba untuk serap kekuasaan M. Bison, tapi kuasa itu terlampau kuat untuk badan Charlie tampung dan dia akhirnya binasa dengan kekuatan Psycho Power tu. Rashid turut memainkan peranan dia dan dia kacau pelancaran Black Moon, membuatkan kekuasaan Psycho Power M. Bison terbantut lah. Kuasa M. Bison sekarang dah kena serap dengan Charlie. Lepas tu punca kuasa dia pula dibantutkan oleh Rashid. Jadi inilah peluang terbaik untuk pejuang Street Fighter kita ni untuk kalahkan si super villain ni. Tak lama lepas tu Ryu datang dan bersemuka dengan M. Bison. Ryu nak tamatkan sekator di antara diorang dan menghentikan semua perancangan M. Bison. M. Bison yang dah semakin lemah tu hampir dibunuh oleh si budak karate baju putih ni. M. Bison gunakan serangan terakhir dia, harap luar akan memihak kepada dia. M. Bison melancarkan serangan Psycho Inferno. Ryu memberi serangan balas dengan serangan ikonik dia. Ryu lepaskan serangan Hadouken yang dicampur dengan tenaga gelap. M. Bison dah tahu dah pertarungan ni tak mampu dia menangi. Bison ketawa sementara diri dia merekah. M. Bison ditelan kekuasaan The Power of Nothingness. M. Bison hilang secara keseluruhan dan yang tinggal hanyalah topi merah dia. Lepas kejadian ni, M. Bison punya semangat dan spirit tu masih lagi wujud. Dia menghantui orang-orang yang dia nampak potensi untuk menjadi tubuh baru dia. M. Bison masih lagi berhasrat untuk mencari host untuk dia meneruskan perancangan jahat dia. Mati dan dihidupkan balik. Dah banyak kali dikalahkan pun, si M. Bison ni mesti datang balik untuk terus kejar gol dia. Perangai dengan sifat si M. Bison ni lah yang membuatkan dia menjadi watak villain paling ikonik dekat dalam series game Street Fighter ni. Ditambah dengan personaliti dan penampilan yang senang diingati, dapat dirasakan aura kejahatan dan juga betapa kuatnya si M. Bison ni dari tindak tanduk si detektor ni. Original konsep M. Bison ni dipercayai mengambil inspirasi dari satu watak villain bernama Kato Yasunori dalam movie yang berjudul Tokyo The Last Megalopolis. Kita boleh nampak penampilan M. Bison dengan Kato Yasunori ni ada persamaan. Dan dua-dua watak ni adalah seorang detektor kejam yang tak fikir pasal benda lain, just fikir macam mana nak besarkan lagi pengaruh dia dan memperkuatkan lagi empire diorang. Diorang dua ni juga memperagakan pakaian uniform Emperor. M. Bison ni memang watak yang cukup terkenal dalam dunia pop culture. Antara media yang menampilkan M. Bison ni adalah dalam video game Street Fighter X Tekken, Power Rangers Legacy Wars, SNK vs Capcom series dan banyak lagi media lain. Dalam game Street Fighter paling latest, M. Bison ni tak ada dalam game tu. Ada yang kata game Street Fighter 5 tu adalah game terakhir yang akan menampilkan detektor berbaju merah ni. Ramai juga fan yang tertanya-tanya apa jadi dekat M. Bison dalam timeline Street Fighter 6 dan meminta Capcom untuk masukkan balik M. Bison ni nanti. Tapi tak tahulah kalau Capcom nak ikut kata peminat diorang. Jadi inilah kisah M. Bison dari series Street Fighter, watak yang menggerunkan dengan kekuatan luar biasa. Kalau ada benda yang kita boleh ambil dari M. Bison ni, bagi aku semangat tak reti nak mengalah dia tu kot. Nak buat sesuatu tu biar buat bermati-matian, tapi jangan sampai jadi macam si M. Bison ni pula. M. Bison punya bermati-matian berusaha tu sampai memakan diri dia, sampai dia betul-betul mati untuk gol dia. Bukan dia je, dia siap bunuh orang ramai lagi. Kalau korang sampai dekat sini, aku nak terima kasih dekat korang sebab dah luangkan masa dengan aku dan juga M. Bison. Bagi korang, siapa villain yang paling best dalam series game Street Fighter ni? Kalau korang rasa M. Bison ni gempak, aku remind dekat korang yang korang pun sama juga gempak. Apa-apa pun, terima kasih sekali lagi dan jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Korang memang gempak. Ciao.